Hey, welcome back to another episode of Outside In. Your go-to source for honest conversations about relationships and marriage. So if you are ready, let's go. Hai, lagi berapa hari nak Hari Raya? Bila tiba hari Oh, raya. Masya Allah. Dah nak raya ni kan, Masya Allah. Semua dah beli baju raya? Mestilah, kalau tak beli ni lagi 2 hari ni kan. Nanti tunggu sale. Pergi JB lah, jekel. Dah nak habis. Okay lah. Yeah, so this Yes, we are episode back is again. We are back again. Yes, we are back again. Because this episode is This episode is a partnership between Outside In and Petapis. Let's cleanse our wealth by fulfilling our zakat. Scan the QR code somewhere here to donate. Yes. Beri harapan, berilah zakat. Yes, Masya Allah. yes. So today we are joined again by Petapis. And that time kita berbual pasal children's home, right? Yes. So today we are going to talk about their Senior home. So we have with us today Ustaz Haziq and Zuri. Yes. Thank you. I minta maaf dah nak habis raya ni kan. Habis puasa ni Pelangkan sikit yang ada penat-penat sikit. But thank you once again Ustaz Haziq and Zurik for being here to share with us another side of Petapis that mungkin orang yang tak tahu pasal seniors home lah. Apa? Senior home. Seniors home siapa? Senior home ya. Okay, boleh. So Zurik boleh memperkenalkan diri. Okay, bismillah. Nama saya, my name is Zurik. Yes. I'm the acting deputy head of home for Petapis Senior Home. Thank you for inviting us. Thank Masya you. Allah. Simple dia punya introduction. Your role inside the home is apa? So I'm the head of agency lah, head of the home. Okay, head of the home. So you oversee everything lah. Correct. Okay. So sekarang ni berapa ramai ada dalam senior home ni? Okay, we are licensed at 40 residents at max. 40 40. max. So at max, you can go up to 20 atuk-atuk, 20 nenek-nenek. 20 atau atuk. So sekarang ni boleh cakap full house ke macam mana? Sekarang I have 34 residents. 34. okay. Ramai juga. Ramai-ramai. Yeah. So how long have you been in this line of Kita of macam duty? bilis Ustaz Aziz gitu. Ustaz Aziz apa khabar? Baik. Tunggu je. Baik, Alhamdulillah. Yes, welcome back. Alhamdulillah, thank you. Minta maaf Tak apa-apa lah, tak macam kita pasal Ustaz Aziz the introduction that time dah jadi kan. So tak payah introduce lagi lah. Mana tahu orang lupa ke apa, dia nak tahu lagi ke. Takkan nak lupa. Takkan lupa. Okay, boleh. Tadi apa dia tanya? Oh, how long I've been here? Yes, how long have you been in this? 6 years. 6 years, years. Masya So Allah. dalam masa 6 tahun ni kan, apakah yang how do you feel working as a, in Petapis Senior Home? Alhamdulillah. It is a fulfilling experience lah working here. So much so that once you create a certain connection and rapport with the home and the residents, to foresee yourself anywhere else macam susah dia. But there's a danger in that lah. Certain attachment issues that we have to regulate. If not, it's gonna be an issue lah. Understand. So ada tak resident yang dah dengan you daripada you first start kerja? Ada. Masih ada sekarang? Masih ada. Our average tenure 5 years to 10 years. 5 years to 10 years. Yeah. But now it's getting shorter lah. Now it's around 3 to 5 years. Maybe just to get a little bit of insights into what Petapis Senior Home does for our senior citizens. Maybe you can share a bit more of what exactly does Senior Home do for the seniors lah, for the residents lah. Okay, to explain, to make it more understandable our residents you call it, dorang dipilih oleh Allah Ta'ala, especially to be placed in a home. So kita ditanggungjawab untuk menjalankan amanah, untuk menjaga mereka. So much so that we always put forth that I want to put it forth so that macam we can become the model of what active aging is lah. Active aging. Okay. So currently in house we have 3 main programs that covers physical, social and spiritual. Okay. We are adding on education and integration also for Social, physical, spiritual, spiritual, education and integration. Oh, dah macam sekolah juga untuk our senior citizen kan? I mean this structure itself has to be
You have to be structured lah. Relevant lah. Relevant lah. Right. So nak tanya ni, dia punya age group between the residents ni, how's the gap like? Okay, the eligibility for my home is 60 years old and above. 60 and above. Okay, on average now my residents are at 70 plus. The 70 to 80 age group. Okay. How do they actually receive residences? Okay, Yeah. so it's based on referrals from AIC. AIC. Oh, yeah. Okay, faham. Okay, so basically what happens is that in the community something might happen, and then they will go through any FSCs, any family social services centers kan. Then they will refer to AIC. AIC will refer us. You will do the assessment if it's eligible for residency. The point is communal living. Communal living. Okay. Yeah, so this is the issue that many of the newer generation of residents have it hard to understand lah, to adapt basically. Pasal sekarang you sebelah-sebelah macam NS lah. Bangmate lah. Bangmate lah kira. Okay. Adakah mereka fikir yang kalau maybe they think that kalau masuk senior home ni they have the room to themselves? Is it why they have this kind of issue? Tak ada. Okay, so basically us is a sheltered home. Sheltered home. Sheltered home means we are all independent in their daily activities. Means kita tak payah mandikan, kita tak payah suap makan. They are independent macam most of our parents. At 60, 70 they are independent. Okay. Nursing home is different. They need more. They need someone to care, look after them. Yeah. Jadi this is where this group of residents, like I said, they're special. They're given a special place for them to have that chance to continuously ada perkembangan minda, pembangunan minda atau pemindahan minda. So they still have this chance. Okay. Which we all have to macam keep on push lah. So that's why we need a lot of support from macam Ustaz Aziz as a moral educator to lead us through in terms of the spiritual side lah. Okay. I understand. So now the question to, patut dia put nama Ustaz Aziz kan? Saya nak tanya. So what exactly, macam kita faham generally lah our senior citizens punya tahap untuk belajar something new ke apa might not be as easy as children, for example. So what do you actually go about doing for the senior citizens in Petapis Home? Okay, for senior, right, basically is kita prepare them for the year after lah. Alright, okay. When Zuriq mentioned dia punya age range about 70 to 88, right? So just want to share with you guys about Hadis Nabi SAW mentioned that whoever yang dah reach 60, alright, insyaAllah rezeki dia akan dimurahkan Allah Subhanahu Wa Taala lah. So dia terpilih lah, dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, so in terms of moral act, for them is more to prepare them. When we talk about rukun Islam, rukun iman, yes, they might understand or they cannot understand. Alright, or sebab or maybe these seniors, diorang dah ada their own teachers. Okay. Biasanya orang tua kan diorang dah pegang satu ustaz ni, ustazah ni, right? Dia tak akan dengar cakap lain. Okay. Tapi untuk kita pula, kita nak kena tukar sikit konteks je dari segi pemahaman agama mereka. Bukan kita suruh mereka cepat-cepat pergi, tidak. Okay. Tapi sekurang-kurangnya ada bekalan yang terakhir yang mereka boleh bawa. Boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita cakap children's home, lain. Children's home lebih pada adab, betul tak? Yes. Tapi kalau orang tua, you nak masih apply adab, susah sikit. Lambat sikit. dan lambat sikit kan. Nanti keluar pula, aku makan garam dulu pada kau. Itu dia. Kena pula muka kita kan. Tak tahu kalau Zuli pernah kena Pernah kena orang resident cakap macam gitu kan? Really. Tak pernah. Tak pernah. Orang beradab lah sebab. Kira-kira berada. Alhamdulillah. So, pasal kita tahu yang when we, it's not an easy task to look after elderly for some lah. So to say that why do these elderly end up in a senior home? Okay. Takut saya cakap In a way, the majority of it, they do not have spouses and children. Okay, faham. Our Malay community is not a norm to send them to this kind of services. Betul. Homes. Okay, Singapore cuma ada Petapis dengan lagi satu je. So only two. Yang lain semua like ada Different race punya organisations lah. For Malay Muslims only two. Okay. So you can imagine the demand, I wouldn't say is not there. The demand is getting higher. Okay. Specifically for mental health
persons. Oh, So from AIC, the majority now that we are receiving due to schizophrenia, some mental issues lah. okay. Mental incapacity is it? Yeah, something call like it that. Okay. So this is a product from, kita tak tahu which generation. Yang moyang kita ajar atau bimbingan tak betul, or what is it, or is it the industrial age to the technological age, digital age, kita tak tahu. Per se lah, what causes this shift of mental illnesses amongst elderly. Okay. Yeah. So nak kata pasal when you say there's no children, no spouses, and then dorang so called tak ada is it a correct word to say tak waras lagi ke apa? Tak, okay. So basically they say they get into an accident. Okay. Masuk hospital, social worker will come to do a background check. Okay. So they get to know that he is still living alone on his flat, for example. No one else to look after. Now at this point, the social worker will say that you are not fit to be independent living. So now, would you like to try to communal living? Then they will refer to us. Okay. So, dalam communal living condition ni for petapis punya senior home ni kan, do they have like because you mentioned earlier is independent living kat dalam. So kalau dorang not able to apa nama dia, able to live like independently, then be transferred to nursing home ke macam mana? Correct. So that's the next step. So reaching nursing home is the one where we want to delay that process. Pasal nursing home, then they reach that point, I always use this daripada surah Al-Kahf, the people of the cave. Allah Ta'ala benarkan mereka ke kanan toleh dan baru toleh badan orang. Kalau tak, orang gitu-gitu je lah. So this is like our last stage before Nursing home. Okay. Yeah. So in a way macam dah ibarat this senior home is to prevent or delay this nursing home stage lah. Correct. So they can still be able to function like a normal human being per se. Correct. So that's where the apa Ustaz mention boleh lebihkan bekalan dia. Yeah. Pasal bila dah kehilangan physical or mental capabilities, mungkin orang dah tak boleh beribadah lagi. Pasal dah tak waras. Betul tak? Okay, so just now macam Zurich kata majority of the seniors inside the home is because they don't have spouse and anak-anak, right? Yeah, I Most think of them also divorced. most of them are also Divorce, divorced. Okay, I understand. Because it makes me think lah, macam kita punya community ni, kita macam dah di-drill tau Ustaz. Macam kita nak kena balas jasa mak bapak kita. Kalau kita masukkan orang dalam macam old folks home, seniors home, kita ni anak-anak yang derhaka. Ya, so tak kenang jasa mak bapak kita dah sacrifice ni. Aku jaga kau dulu daripada kecil tau. Kau hantar aku pergi rumah. Yeah, but that being said kan, kita tak boleh put all of these seniors inside one box. Macam ada yang macam lidah tajam, cakap all these kind of things, right? But then there are also that we know dorang ada this feeling yang macam dorang tak nak susahkan orang, dorang tak nak bebankan orang. Apakah pandangan Ustaz and also for Zurich about senior citizens yang masuk pasal dorang tak nak bebankan anak? Ataupun anak-anak nak hantar dorang kerana because of reasons. Yes. Yeah. Ada kan? Ada yang anak-anak hantar for senior home ni kan? So apakah pandangan Ustaz dengan ni? Adakah Ustaz yang go first. Sensitif sikit ni. Okay, dia tak ada straightforward answer lah. Alright, tadi macam sebut atau you yang sebut yang apa, aku jaga kau pada kecil, ini balasan kau pada aku dan sebagainya. Okay, saya cakap macam susun ayat kasih betul okay. Kita nak yang terbaik for our parents. Betul. Okay. Jangan salah faham cakap kita nak terbaik for our parents. Alright. Okay. Kita faham nowadays maybe all of the children actually is working adults. Okay. No one actually really take care of their parents home in terms of welfare. Siapa lagi makan sebagainya. So by placing your parents inside the homes, the homes, to them is like as long they are safe. As long someone yang akan take care of them. Itu dia punya niat lah. Tapi kalau kita letak position kita as a parents, kenapa kau campak aku kat sini? Yes. Kenapa? Dulu kecil-kecil, macam-macam ramai pun aku tak jaga kau, tapi kau dah besar, kau tu letak aku kat sini. Tapi untuk anak pula yang terbaik untuk parents dia. Okay. So kalau you cakap apa hukum dia, dia tak ada hukum wajib ke sunnah ke, dia tak ada. Dia kena tengok kepada intention. Sebab Nabi kata innamal a'malu binniyat dah.
Setiap perbuatan itu must come with intention. So kalau intention dia baik because of kerana parents dia, maka Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Okay, tapi kalau parents dia rasa parents kecil hati, sekarang masalahnya kalau parents kecil hati, dia dengar tak ada kata kalau parents kecil hati, doa parents tu memang sab lah kira. Lagi memang Ustazah tak ada delay lah orang kata lah. Kalau mak kau angkat tangan memang kena petik lah kau. Kira apa dah? Kita pun dengar macam takut kan. Betul dulu kecil cerita tanggang dan sebagainya kan. Tapi itu bagi anak derhaka. Yang betul. Kalau kita cakap dosa-dosa besar, Yan, untuk kita berapa kita boleh list dosa besar? Berapa je lah? 5, 10 kan? Tapi kalau Imam Zahabi, dia letak dalam 77 dosa-dosa besar. Kalau cakap top 10 dosa-dosa besar, ialah derhaka kepada ibu ayah kita. Betul lah, Quran cakap birrul walidai kan. Birrul walidai maknanya berbaiklah kepada ibu bapa kita. Tapi term berbaik ni dia subjektif. Kalau kita letak lah, tak ada kata letak lah Zurik. Macam kalau kita hantar parents kita dekat tu sebab niat kita baik untuk dia punya welfare, maka baiklah jadinya. Tapi kalau kita letak dia sebab kita rasa ada beban, rasa menyusahkan lah orang tua ni for example maka dia berjatuh dalam kategori anak derhaka. Yes. Nampak tak beza kan? So dia punya niat dia kena. Niat dia betul. So, pasal okay, I mean I also agree tau. Pasal in a way dalam zaman lagi-lagi dalam Singapura ni lah, most of the adults, nak cakap husband and wife for example, husband and wife kena harus bekerja untuk tampung seharian kita for example. So kadang-kadang mak yang dah tua tu dah tak boleh bekerja lagi kat rumah. Habis kita kerja kat rumah, tiba-tiba next thing you know dia terjatuh. Then kalau terjatuh, kalau dia sakit pinggang tak apa juga. Kalau terjatuh terhentak meja ke apa, kita tak tahu apa akan jadi. Betul tak? So in that manner pun I pun rasa yang it is safer and also tak risau kita punya safety welfare, makanan semua akan terjaga kalau kita allow them to spend their day in a senior home for example. So everything is covered lah kan. Even for I think Zuri also mentioned that they jaga the welfare of the residents. Yang sebagai anak tu at least visit lah. Bukan dia letak terus macam buat bodoh je kan. Tak boleh. Itu dah kata tu dah ada derhaka juga lah. Itu kira derhaka lah. Macam pandai lah hidup. Ada Zuri kan, Zuri jadi jaga. Okay, can I put into context first disclaimer in Singapore context they're safe. Pasal our regulation board, IMSF, MOH, AIC very strict when it comes to licensing and audit. Kalau negeri lain, actually all these social service efforts is actually a hide, nak tutup for corruption. Okay. Tapi in Singapore alhamdulillah it's safe. So that's one context. So pada masyarakat, tengok pada masyarakat. In terms of Singapore, it is very very safe. Okay. So you pernah tak you receive a call ke apa daripada seorang anak ni, dia macam very torn between hantar mak dia atau bapak dia ke senior home? Ada. Even few of my residents, their children is still torn. Still torn. When they get updates, they will break down. Okay. But many a times saya dapat telefon anak dia kata dia nak hantar mak dia lah atau bapak dia. So they will be crying. So I have to say, I tak boleh buka aib diorang. Apa jadi, kenapa macam tahap macam ini. So it is a matter of being assurance. Like I said, mungkin jadi macam fardu kifayah. Community obligation to us to say that, you know what, rumah kita, you know, kalau kita kata the hierarchy of needs from Abraham Maslow, the first part is safety. Basic physiology needs, you punya shelter, makanan, barang-barang asas lah basically. Dalam Islam, fardu ain atau keimanan dengan Islam is the part of the basic needs. So this is what I can provide you. You hantar your basic necessities, your physiological needs, bab agama dan bab duniawi kita tanggung. The next step, right, if you were to come, then is where I give them security. Means we are a safe place from certain harm. For example, tak ada corruption. Duit kalau you bagi pun masuk tempat yang sah. Pangkat after that kan is the important one, where they need to build connections, meaningful relationship. So that is where you decide to send. That is where you play a part. Macam mana tu?
Ada So example I dah take away, I dah ringankan beban you tau. Okay. Safety and security, perkara-perkara asas semua kita jaga. Tapi to continue building connections, that is where you have to come down and visit. Macam Ustaz cakap, Faham. bawa pergi masjid, telefon anak-anak saudara ke saudara-saudara, datang visit lah, datang visit. These are the things that to reach the next step. Then after the next step for the needs is self-actualization lah dalam psikologi barat. But for Islam is where they can buka pintu taubat nasuha. Okay. So to reach that stage is these steps diorang nak kena lalui tau. Wow. So bukannya senang Terus je. wah taubat tak ada. Okay. Faham. InsyaAllah. So I think dia punya the thing that I want to ask about this is, saya kata the children are torn, tapi bila dah hantar tu, mak bapak dia ataupun maybe the parent ada tak buat kecoh ke apa ke macam like Actually what do the seniors over there really feel bila dia dekat dalam? Firstly unmotivated lah. Bila baru-baru masuk unmotivated lah. unmotivated? Ada rasa macam aku ni anak aku tak nak dibuang. Definitely. Allah. Always that's the case. That's why kita kena create routine dengan programs lah. To bring the number of times ada orang tak boleh tidur malam and it's a norm for orang tua. Tuan tak bagi orang tidur senang. Jadi orang boleh bangun, orang boleh istighfar, orang boleh taubat, solat taubat, orang boleh beribadah lah basically. But when they cannot they are in a negative thought, then sepanjangnya negatif. That is why moral education macam Ustaz cakap very important. Kita memperbetulkan mungkin akidah. Ya, akidah dia betul. Pasal apa? If not, certain my residents, I nak bakar benda lah. Bakar apa? Bakar apa? Bakar Diorang punya tak tahu rutin daripada moyang mana tak nak bikin. Pasal diorang dah dalam keadaan yang teruk, Okay. unwanted. Yes. So they will resort to any Apa yang dia pernah fikirkan tahu. untuk nak menenangkan hati tu. Nak kira dia punya form of tazkiyah tu nafs lah. Kira nak bakar ke. Tapi in real terms they will indulge in food. Okay. They will indulge in nonsense lah. I see. Kalau bakar Yankee Candle okey juga kot. Kan kalau Bau tengok sedap balik kan, kenapa kalau ajaran sesat ni kan, kenapa pengikut followers dia amongst yang orang-orang yang senior, Older people. kenapa? Berasa fikirlah kenapa. Sebab apa? Diorang rasa diorang punya hidup dah hujung-hujung. Okay. So bila ada someone yang declare themselves as an konon macam a savior, right? Okay, can save them from hellfire, everything, can guide them to Jannah. Kira senang take it to syurga. So definitely they will trust them. They trust, oh ni ada ustaz ni yang boleh janji aku ke syurga. So definitely they will follow this person. Right. Sebab tu macam tadi Zul cakap, akidah dia kena putus. Sebab hujung-hujung, at the end of the day Allah akan terima hujung kita. Bukan yang 10-20 tahun kita ibadah, tapi hujung nyawa kita tu, kalau su'ul khatimah, itu yang Allah ambil. Su'ul khatimah tu maknanya mati dalam keadaan yang tidak baik lah. Okay. So kalau katakan you ni pendosa, tetapi di hujung nyawa tu adalah orang yang paling taubat nasuha, Allah akan terima dia penghujung dia tu. Oh. Nampak tak Yan? Dia, masa Nabi sebut tak ada satu amalan pun, Yan, umat Nabi kata apa? Tiada satu umatku yang masuk syurga hanya kerana amalan semata-mata. Kita ni rasa kita solat ni dah cukup amalan kita kan. Siapa yang sangka sekarang kaki saya ni dah masuk ke syurga, tinggal sebelah kiri je nak langkah. No one. Jadi Nabi cakap itu, sahabat takut. Sahabat cakap, adakah kamu juga wahai Rasulullah? Nabi cakap, ya aku juga, melainkan Allah dah redha ke atas aku. Perkataan dia redha tau. Maknanya kita jangan perasan yang amalan kita ni definitely akan automatic masuk. No. Allah redha ke atas kita. Sebab tu mereka ni semua ni yang sini home ni, kita pastikan amalan mereka ni tidak songsang. Orang punya ibadah tu tidak songsang. Akidah mereka tu jalan yang benar. Dan mudah-mudahan bila mereka pergi dari Allah tu anytime dalam keadaan yang husnul khatimah. Wow. So kalau macam yang children's home, dorang ada, dorang for example bulan Ramadan kan, dorang sahur together, buka together, tarawih together. For senior home pula ada macam itu? Sama juga, the culture is the same. We all try to centralize the whole petapis, baik halfway house, baik children's home, girl center, senior home. Kita try to make it. That's why we have moral educators from HQ level to foresee lah. So I wanted to ask Zuri, maaf tanya, masih ada ibu bapa? Ada, alhamdulillah. Ada. So you have been in the home for 6 years, right? And then you also have a lot of interaction with seniors that macam dalam
the same age group as my your parents parents lah. yeah. Yeah. So can you imagine letak your parents inside the senior homes? No. Tak boleh. Pasal your relationship with your parents, is it? Atau macam Not only that, memang tak boleh. Tak sanggup. Nothing can take away kasih sayang anak dan vice versa mak bapak. The pain that my residents go through, understanding that anak tak datang, it is itu tak boleh bayangkan lah. Tak boleh. Dia punya sakit macam mana. And mind me, my residents ada yang crisis cases, maknanya dia those are that being abused, physically abused, ada juga abuse. sexually abused. Masya Allah. Senior residents ni. Or they have don't pay pass lah. Anti-sender orang. Masya Allah. And those that are hearing and seeing things, mental health issues, macam ada some of them kata asyik nampak a group of gangsters outside. Tapi dia punya cerita belakang is rumah dia pernah gegang Along. So in a way dia macam jadi trauma untuk dia lah kan. Pasal So how to mix my parents with this group of people? faham. Awam, orang awam macam your parents and maybe my parents, yang biasa, yang tak ada that circumstance. Unless ada that circumstance lah, Macam terpaksa kena paksa IMH, crisis. Yeah. But if not, no matter what, Alhamdulillah, the Malay Muslim community still have not reached that stage. Yeah, Like sikit-sikit hantar. Have not reached that stage. You sanggup? Ha? Tak, your parents. Jangan tanya I lah. Just the thought of it make Tak me nak. want to cry. Tak boleh lah, tak sanggup. Nak tanya for Ustaz, can I ask the same question for Ustaz as well? Like, masih ada parents? Alhamdulillah masih ada. So umur your parents pun sama juga yang the same group? Ya dah 60 plus lah. 60 plus 60 plus juga yang. Ada tak pernah diorang kata Aziz hantarlah ibu pergi apa Ovos home ke apa? Pernah? Tak ada. Alhamdulillah. Tak ada. Ya, dia tak ada, tak pernah cakap lah. Aziz, hantarlah. Kalau kau tak boleh jaga, kau hantarlah ibu. Tak ada. Dia tengok kepada seorang anak tu lah. Saya tak cakap saya cakap in general. Alright, okay. Kalau, okay. Bila cakap pasal ibu ayah ni, selalu teringat kisah Alqamah. Satu kisah yang popular lah. Popular zaman Nabi SAW, seorang sahabat Nabi lah. Beliau ni pergi perang. Okay. Para Nabi tak pernah lepas. So sahabat nampak dia memang insyaAllah ni orang ahli syurga lah. Tapi bila dia dah nazak, dia tak boleh syahadah. No. Pelik kan? Kenapa Nabi pelik. Alqamah tak boleh syahadah. Kenapa? Sekali Nabi tanya kepada sahabat, Alqamah ni masih ada tak mak bapak? Cakap tak ada. Mak dia je. Nabi utus 2 sahabat cari mak dia. So 2 sahabat ni, Sayyidina Ali dengan satu sahabat saya lupa nama dia, pergi ke rumah makcik ni. Dia kata keluarlah seorang tua ni yang dah bongkok. Dia cakap, cik ada nama anak Alqamah? Aku tak kenal Alqamah nama. Tak ada. So Nabi dah hal kali hantar. Nabi cakap kepada dia tu, kalau 3 kali tak datang, aku akan pergi jumpa dia. Dari 3 kali tu dia cakap, wahai makcik, kalau makcik datang, Rasulullah akan ambil kau. Cakap, mana boleh Rasulullah? Aku akan jumpa Rasulullah. So dia pergi jumpa Rasulullah. Nabi tanya pada makcik ni, ini betul anak kau? Dia bukan anak aku. Oh. Nampak tak? Itu anak dia tau. Dia bilang, ini bukan anak aku. Okay, terus Nabi cakap apa? Kalau tak boleh juga, kita akan bakar Alqamah. Cakap, mana boleh Islam bakar? Ini bukan Nabi, bukan buka ugut. Tapi dia dah keadaan nazak, dia dah tak boleh sebut dah. So sahabat kumpulkan kayu api dan sebagainya. Bila ibu dia nampak dah ready nak bakar, ibu cakap, wahai Rasulullah, ini Alqamah ni anak aku. Tapi aku maafkan segala dosa dia. Aku kecil hati dengan dia. Nabi terkejut. Wah, okay, itu dendam. Bukan dendam, mana mak dia kecil hati. Dia simpan. Alqamah ni dah kahwin. Tapi dia selalu lupakan aku. Dia tak pernah jenguk aku. Allah. Sampai aku kecil hati dengan dia. Oh. So bila aku kecil hati dengan dia, dia dah jatuh kategori anak dahaka. Aduh. Nampak tak? So doesn't mean kita tengok macam gitu sekali mak kita simpan. Sekarang kau yang anak dahaka, kau ni tak jemput aku dan sebagainya. So bila cakap kalau gitu, kau maafkan aku. Sampai macam aku maafkan kau, aku maafkan aku Alqamah. Bila mak dia maafkan, terus Alqamah dapat syahadah. InsyaAllah. So kan kita tengok dia punya senario Yes. Walaupun tak hantar anak dia pergi perang dan sebagainya, solat jaga, tapi sebabkan dia tak jenguk ke ataupun tak ingat mak dia kecil hati, mak dia dah anggap kau anak neraka. So sekarang ni Zurik pula apa ni? Kalau you tanya tadi, pernah tak mak bapak saya minta suruh? Cakap tak pernah.
Tapi kita pastikan yang dia tak ada kecil hati yang kita. Tak suruh, tapi jangan sampai ada kecil hati kita. Betul. Itu yang takut lah. Ya, itu yang Itu yang takut tu. Takut. Lagi-lagi pun macam dulu dalam zaman Nabi kita pun, diorang tak ada WhatsApp. Ya, Ni tak ada. apa-apa Betul. diorang kena hantar Yes, surat. sekarang dah almost tak ada Sekarang excuse. walaupun ya. nenek ke mak kita ke yang Boleh dah tua, call. Kalau tak dapat jenguk paling-paling boleh pun WhatsApp. call lah. Ada phone call ni sekarang. Ya Allah. Betul. Ustaz pun dah bilang sebelum saya tanya. Saya pun nak tanya sebab kita kan in a marriage, right? In a marriage tu bila kita dah berkahwin, kita faham kita punya tanggungjawab dengan ibu bapa tu masih terus jalan, especially for the man, Yes, kan, terhadap ibu dia. So how do we balance? Macam kita tak nak sampai peristiwa yang Ustaz cakap tu, sampai mak kita kecil hati, sampai kat dalam tu dah cakap anak kita ni anak derhaka. Okay. I think kalau kita yang bergelar sebagai seorang ayah, sebagai suami kita tahu kadang kita dah face this kind of situation. Alright. Masa sama kita jaga hati isteri kita, dan masa sama kita tak nak kecilkan mak kita. Tapi saya pernah dengar satu zaman Ustaz ni mengatakan, bila mana seorang anak tu dia dah ada keluarga sendiri, kita sebagai ibu bapa kita kena lepaskan dia. Okay. Kalau kita rasa nak kontrol dia macam tu, jangan kahwin. Jangan kahwin, biar dia duduk dengan kita. Kenapa dia kahwin? Sebab dia ada family. Dia ada family, betul tak? Okay. Tapi bagi position si suami ni, sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang suami, dia perlu main peranan yang betul. Orang lelaki ni dia khalifah. Dia ketua rumah. Bila dia kata aku terima nikah kau, aku terima nikahnya sekian. Syurga si isteri dah transfer bawah tapak kaki suami. Tapi syurga kita masih juga dengan ibu kita. Allah. So kat sinilah. Lepas tu ada cerita Piram dia, anakku ibu mertuaku semua. Nampak ada macam cerita-cerita tu kan. Sebab kita kena main peranan yang sangat penting sekali supaya kita tak kecilkan hati ibu kita ataupun isteri kita. Ya. Tapi ada one more link tau. One more link. Kan dia kata kan, isteri dengan kata suami, suami dengan kata mak. Tapi mak tu dengan kata siapa? Bapak. Correct not? Tapi bapak selalu manjangan siapa? The daughter-in-law. Oh, interesting. Circle lah. It's a cycle. Aduh. Pasal nak tahu juga kan, pasal Ustaz already mention about that. Bila lagi-lagi dah ada raya ni kan, ada tak for your residents yang tengah duduk di dalam sana, diorang kata diorang tak nak raya dengan keluarga pasal diorang dah hantar saya kat sini, Sebab dia kecil hati sangat. kecil hati ke apa? Ada tak macam gitu? Adalah, ada. Ada juga. I find it hard to tak nak elaborate this kind of pasal I need to go into The nak stories. perasa tau. I memang tak maaf lah, mungkin bukan tempat dia lah. Okay, faham. Lagipun tak boleh share. I cannot share. Ya, faham. And, Jadi macam mana ni Ustaz? Kalau macam mana? Macam mana ni Ustaz? if the seniors inside the home, right, macam dah ada perasaan macam gini, macam dah remuk lah hati diorang, macam dah disappointed sangat dia dihantar ke sini. Macam mana pula nasib-nasib? Macam mana anak dia ni? Nak Macam mana? mengalami. Kira nak katakan anak ni hidup dalam keadaan yang berdosa lah. macam mana tu? Okay, kita from sini biasanya kalau antara anak dengan mak boleh ada hak kecil hati dengan anak. Okay. Tapi adakah anak-anak ni tak boleh kecil hati dengan mak? Adakah anak-anak ni yang tak ada perasaan, yang tak boleh kecil hati dengan mak, yang di mana kalau kita kecil hati kita ada derhaka? Tapi kat sini pun ada juga istilah ibu bapa yang derhaka. Kita cakap anak derhaka kan, si tangga anak derhaka. Tapi ada ni Islam ibu bapa yang derhaka. Oh, ibu bapa yang derhaka. Ibu bapa yang Ni I derhaka. tak pernah dengar. Tak pernah. Tak dengar? Ibu bapa yang derhaka. Silakan. Ibu bapa yang derhaka ni adalah ibu bapa yang dia tak fulfill fulfill their roles as a parents. As a parents. Okay. Means dia tak bagi anak dia ilmu agama dan sebagainya. So kalau dia tak hiaskan anak dia sebagai adab dan akhlak, macam ni dia nak expect anak dia untuk hormat dia? Tapi dia gunakan posisi sebagai seorang ibu yang dilahirkan, seorang ayah yang nak bagi macam-macam dan sebagainya. Tapi dia tak ada. Saya ingat satu kisah yang Nabi SAW tu, seorang lelaki ni, seorang anak muda ni komplain kepada Abu Umar ke apalah, saya lupa. Tu dia cakap, wahai Umar, ayahku tak gini-gini. Umar cakap apa? Sungguhnya anak ayah kau ni anak ayah derhaka. Dia kejut, ayah derhaka? Aku anak, ya, kau ada ayah yang derhaka. Sebab kau apa? Kau tak jaga kebajikan anak kau. Kau tak bagi dia ilmu agama yang betul dan sebagainya. So istilah ayah derhaka, parents yang derhaka tu sebenarnya wujud.
Cuma kita selalu je kan, mak bapak apa anak derhaka dan sebagainya. Pasal kita pernah dengar apa-apa pun nanti kadang-kadang dapat demi line I'm your mother, aku ni mak kau kena dengar. Walaupun salah ke apa kan. Mungkin lah ni cerita-cerita dah. Pasal macam saya kata, anak yang ayah ataupun mak dahaka pun wujud juga. Yes. And then adakah ini punca-punca, let's say lah apart from certain cases where terpaksa hantar maknya ke senior home ni untuk dijaga, ada juga kalanya yang mak dengan ayah ni dah derhaka, and then betul-betul anak dia dendam daripada dia kecil sampai besar, dia dah rasa dendam, tapi tiba-tiba dia nak jaga diorang, I tak mampu nak jaga pasal terlalu dendam. Maknanya dia kira nak balas dendam sebab hak dia sebagai anak tu tak dapat daripada parents dia lah. Jadi bila dah sampai masa dah besar, sekarang ini masa yang aku kena balas dengan aku kena balas dengan parents aku. End of the day Yan, kita kena balik kepada asas agama lah. Yang birrul walidain tu memang important. Kalau lah kita buat parents kita macam gitu, kita ada anak juga. Tak mustahil anak kita pun akan balas kita. Walau macam jahat pun ibu bapa kita, tapi tanggungjawab kita tu adalah berbaik kepada dia. Sebab kau tahu Zuri, kalau orang tua ni perangai dia dah makin tua, dia perangai macam budak. Dia nak attention. Dan kadang-kadang kita rasa macam tak faham. Tapi itulah orang kata fitrah. Bila kita dah makin tua, kita balik kepada macam budak. Macam budak. Jadi kita pun akan ketua juga. Mungkin lagi teruk daripada mak bapak kita kan, sebagainya. So birrul walidain lah. Macam mana pun. Okay, I just add on. So dia basically certain things like estate means parents are not involved in the upbringing of the children. Okay. But cukup time dah tua, then dia minta terpaksa lah kan. Siapa lagi nak jaga dia? Okay. Al-Quran Allah Ta'ala dia cakap, when your parents reach old age, lower the wings of humility. Makna dia memang ada certain time whereby okay, your parents tak ada involved. You give the basic right of kehormatan. But then once you reach a certain age, whereby you are more powerful, you lagi kuat, you dah bertenaga nak bekerja, bertenaga nak cari ilmu, you should be the better person. Jaga je lah. Wow. Betul. Because I feel like kita ni ada, some of us lah, ada this mindset yang okay, memang mak bapak aku membesarkan, tapi bila dah jumpa pasangan tu kan, and then you kahwin, and then you ni nak hidupkan kehidupan baru with your pasangan, you nak build your own family and things like that. So some of us rasa macam bila kita nak start hidup baru ni, dah nak kena jaga mak bapak pula, that kind of thing. So some parents also have this thinking macam you nak kena jaga I, tapi some yang tak apa, you dah kahwin, tak apa, you pergilah dengan your husband, but there are two sides lah, two different schools of thoughts lah basically, kan. Okay, but generally, okay, I want to share, I want to also chime in a little bit on that lah, pasal this issue. So pasal I think we have many different experiences of different parenting style per se. Ada yang dah kahwin, macam Farah kata, ada two different example kan. Tapi I think that I want to know what is the different nak cakap hukum bukan hukum, what is the proper or the best way possible to go about this issue. Pasal it's an ongoing issue between different families, different upbringings and all that. So bila maknya kata yang Aida use a card of Aida besarkan you, your turn to jaga I. Tapi ada pula yang kata Aida besarkan you so that now I can rest, you have your own family. Ada tak salah ke tidak untuk cakap macam gini about the first one especially? Kita sebagai parents, kita tak fulfill kita responsibilities. Okay, tapi bila kita dah tak ada kudrat, kita perlukan anak kita untuk jaga kita. Sebagai anak, kita fulfill kita responsibilities, kita taat. Tapi mak bapak yang masa dia tak bagi apa yang anak dia dapat derhaka, itu dia kena tanggung dekat akhirat. Maksud di sini, kalau anak dia tu balas balik, mak tak jaga saya, kenapa saya jaga mak? Okay, so sama juga, dia akan berpusing-pusing sampai keturunan dia macam itulah. So kalau katakan dia stop, dia tahu mak bapak dia tak pernah take care of them lah. Okay, macam tak kisah pun. Tapi bila anak mak dia dah kurang, dia jaga mak dia. Pak itu dia dah lepas. Sebab apa? Itu amanah dia dah lepas. Tapi yang pula parents dia, yang tak jaga dia, yang tak didik, dia pula akan dipertanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat. Dia tak lepas. Dia tak akan boleh lepas.
Sebab apa? Saya betul macam yang tu yang awal tu kan saya cakap kan ada blaming game, right? Yeah. Kan? Walau macam mana pun kau dia tak, kalau kat akhirat Allah buka kau nak apa, kau nak dakwa, kau dakwa lah. Mak bapak kita ke apa ke, kita kan dakwa sebab kita nak selamatkan diri kita. Pernah salah satu sejarah ni yang mana kan bila hari kiamat datang, suami tu jumpa pada isteri dia. Dia tanya pada isteri dia, "Wahai isteriku, adakah aku ni suami yang baik?" Dia cakap, "Wahai abang suami yang baik. Oleh itu kau berikan sedikit amalan kau pada aku." Apa isteri cakap? "Tidak abang, amalan aku ni aku akan tunjukkan pada Allah." Pergi kepada anak pula. Aku nak ayah yang baik. Betul, aku ayah ni ayah yang baik. Kalau gitu berikan sedikit pahala kau pada ayah. Anak pun cakap, "Tak. Ini pahala aku ni aku akan tunjukkan pada Allah SWT." So dalam Quran pun dah cakap bila masuk tu kita punya mak kita, bapa kita semua kita akan lepaskan, akhir semua kita akan lepaskan. Mana tak kisahlah pun pasal huru hara kiamat tu kan. Mana kita janji hidup semati kan. Dah tak hidup semati dah pun. So end of the day semua orang akan tengokkan. Tapi kita just laksanakan amalan kita. InsyaAllah selamat kat akhirat. Laksanakan amalan kita. Okay, we give a lot, kita sayang lah bapak kita. We give a lot of our reasons. Diorang bershortcoming sama shortcoming. Tapi ni dekat akhirat, bila Allah Ta'ala tanya, kenapa your mother, mak kau sedemikian buat demikian. Kita anak nak jawab apa? Bila every single I reflect about this, is the most painful thing. Benda yang paling sakit sekali. Macam mana I nak jawab? Macam tadi Ustaz cakap, I akan simpan pahala I, nafsi. Kan? Macam mana? Faham. Susah pun mak kita tahu. Macam mana I nak jawab, ya Allah. Tapi dah bisa ada sama ada cakap dalam Quran, bila dituduh tentang jadi Tuhan kan, dia nak dia Tuhan kan. Apa Nabi saya cakap, you are the most forgiving. So if Allah Ta'ala, if you want the forgiveness and the rahmat of Allah in the akhirat, then you forgive and give rahmat to your elderly parents. Wow. Betul. Dah bubble. Dia senang kata apa yang Zul cakap betul lah. So senang, dalam Islam Islam percaya yang boleh kita mau maaf tu wajib. Wajib kita minta maaf. Tapi yang nak memaafkan tu dia tak wajib. So kalau dia tak nak maafkan pun itu hak dia. Tapi the best part is dalam hadis Nabi kata bila si hamba Allah ni dia dah masuk syurga ke apa, datang si B ni. Bini kata apa? Ya Allah, sabar, aku nak ambil pahala si A ni. Sebab dia pernah zalim aku sekian. So dakwa. Tapi apa Allah cakap? Kalau aku tunjukkan, kalau kau dapat maafkan saudara kau yang A ni, maka kau dengan dia boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So awalnya dia nak dakwa si A kan, tak jadi. Sebab apa? Dia dah nampak pintu, dia nampak syurga dah. So Allah kata, kalau kau dapat maafkan saudara kau ni, kau dengan dia ni boleh together masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kita rasa kita macam orang syurga kan. Sekali ada pula isteri kita tahan bang, mana bang? Awak yang tangan saya. Mana ni? Jangan lupa. Yeah, I think this is a very good reminder for all of us lah yang dah berkahwin ni kan. Kita memang nak lalui, we want to build our life with our partner, we want to have this and that, but we have to understand that we are growing up, our parents are growing old. And regardless of what history that you have, they are still your parents. And macam Ustaz cakap tadi, just laksanakan amanah. Just nak kena taat lah dengan your parents, whatever it is, that's important. Yeah. For husband and wife, macam mana pun kita cita-cita nak bina mahligai kat dunia ni, how many years you have? Betul. Habis tu tak apa, bila you akad nikah, katakanlah tak ada this understanding of divorce. Divorce ni memang Tuhan turunkan sebagai jadi ada tu keluar jalan. But if you tak divorce, maknanya you all punya perkahwinan is forever. Sampai ke syurga, tambah 100 tahun, tambah 100 tahun, tambah 100 tahun. InsyaAllah. So kalau you tak dapat fulfill apa kat dunia ni, tak apalah kat akhirat nanti. Sama juga pada mak bapak kita yang selalu bergaduh antara each other. Do you think they will find sakinah mawaddah warahmah in this dunia? Tak payahlah mak, tak payahlah abah. Saya tahu asyik bergaduh, jaga je adab. Benda tak perlu cakap, tak payah cakap. You will not settle your problems here. You jumpa kaunselor mana pun tak akan selesai masalah. Dah tua dah macam-macam dah. Dah makan garam lebih kan? Redha, yang ni ke akhirat semua dah cantik. Dah, continue lah your relationship.
Wow. I nak tanya sikit from Zurich Bila talking about this, how do you advise, let's say for children or for sons and daughters of the elderly parents, dan dia betul-betul rasa torn in between? What would you usually advise them? If maybe let's say now mungkin dorang ada melalui this kind of situation, tapi dorang tak tahu macam nak go through with the decision. Okay, for senior home, any homes, that will be the last resort. Last resort. Singapore dia banyak bantuan, respite care, food on wheels, and basically that's what Petapis is also doing. Imagine how you want to bridge the gap between us and the beneficiaries. Anak tak nak jumpa, bapak tak boleh call, tak boleh apa. So what Petapis does, we become the center people. We get down the addresses, kita hantar abuan kat rumah dia punya benefit, dia punya SOK. Ni daripada Petapis kita hantar bagi family members, then we slowly connect the gap. But we really need the help of the community lah. Of course. Okay, back to the answer. That will be the last. First of all, just seek whatever help. Dalam Singapore, macam you tahu, AIC, MSF, MOH, they got a lot of help. Cuma the government in the way work that way, you have to exhaust your resources first. Right. But once you exhaust your resources, they will step in and they will tolong. We are in the, orang kata, very difficult and troubling times for Singapore. Pasal ramai orang tua. Imagine in 20, if I'm not mistaken, 30 or 50, one every four people, one elderly. Yeah, which is very a lot lah. Sekarang 1:6. In few years time 1:4. Meaning dalam satu meja ni satu orang tua. Apa nak jaga? You sibuk anak. I sibuk apa? Kerja. Sibuk shopping. Dia sibuk mengaji. Siapa nak jaga? Saya yang kena jadi orang tua ni, okay. Boleh lah. Ya, betul lah. Seek help from the government, or I want say the agencies that are there. And that is why before we reach that stage, kita masyarakat Melayu Islam kena bangun. Kena bangun. Cina buat tai chi pagi-pagi buta. Mana kita pergi silat? Betul. Silat untuk budak-budak gaduh je. Tapi orang tu buka pencak silat, masukkan dengan tutur aturan bahasa, puisi. Wow. That be actually very nice to see tau. So actually silat ni memang kalau betul-betul buat yang pelan punya memang lawa actually. It is a form of expression. Yeah. And also in terms of Melayu kena bangkit lah. Kita jaga kita lah. Pasal we need to really change how we are. I mean, of course, the good thing is that maybe the demand is there for senior homes, but alhamdulillah tak sebanyak as the other communities lah kan. Yeah, so alhamdulillah. I think that in a way kita masih ada that dalam kita untuk menjaga kita punya parents juga. Tapi ada juga yang terpaksa menghantar kepada senior home ni lah. Yeah, they have their circumstance and reasons lah. So but at the same time also kita pun kena ingat lah mak bapak kita lagi dah nak raya lagi 2 hari ni kan. Kan, confirm nangis ni. Confirm nangis. Kita fikir macam ni kan. Allah Akbar. Tapi yes. So terima kasih once again Zurich dan juga Ustaz Haziq. Tak sangka I wobble hari ni tapi but at the same time itulah bila korang semua dah fikir-fikir nak bermaaf-maafan dengan mak bapak kita semua. Jangan lupalah untuk zakat lagi 2 hari ni kan. Betul. So jangan lupa zakat. Jangan lupa zakat. Okay, QR code akan diletak di sini. Kau nampak sini. So let's cleanse our wealth with zakat. Let's cleanse our wealth with zakat. Yes. So apa? Beri harapan, berilah zakat. Thank you once again Petapis for having us, for being with us for this partnership. I think this is an amazing opportunity for all of us to beribadah at the same time lah. InsyaAllah. InsyaAllah the sharing today has been beneficial for all. InsyaAllah. So okay lah. I nak end this episode. Lepas ni I nak pergi nangis. Okay. Alright. So we'll see you guys again in the next episode. Okay. Jangan lupa. Let's wrap it up.
Right, we have come to the end of another episode of Outside In. If you like what you hear, don't forget to follow us on all our socials, TikTok, Instagram, Spotify and YouTube. Yes. So yeah, cepat QR code. Dia dah tak boleh, dia dah gone lah. Dia nak nangis lah. Dia dah teringat-ingat ibu bapa dia. Tak apa guys, Okay lah. yang penting jangan lupa zakat. Yes, Okay, see you in the next bye. episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.